Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi pertemuan kita malam ni untuk perkongsian ilmu dalam tajwid Al-Quran insyaAllah. Baik, malam ni kita di bab yang ke-8 bab yang ke-8 dan bagi siri yang ke-12. Dah 12 siri kita langsung untuk kitab tajwid. Jadi kita menggunakan kitab tajwid perbahasan ilmu tajwid menurut riwayat Haf'an Nasim melalui Tariq Syatibi yang ditulis oleh Dr. Suruh Sihabuddin An-Nadwi. Jadi apa yang kita kongsi ini seperti kat dalam kitab ni lah, dia kata mengikut riwayat Haf'an Nasim melalui Tariq Syatibi. Jadi segala disiplin bacaan semua berpandukan pada Tariq Syatibi lah yang kita ambil lah kita sekarang ni Baik, di bab yang ke-8 ini dia membahaskan tentang makhraj huruf. Makhraj ni adalah tempat keluarnya sesuatu huruf hijaiyah. Jadi ini cukup penting Bagi mendapatkan suara huruf yang tepat dia mesti datang daripada makhraj yang tepat. Jadi malam ni insya-Allah kita akan kongsikan tentang beberapa maklumat yang berkaitan dengan suara huruf. Untuk mendapatkan suara huruf, maka kita kena kenal di mana rumah huruf ataupun makhraj huruf. Baik, saya dibekalkan nota nota sebelum ni, jadi sebagai rujukan, dan kalau yang ada kitab, kita boleh rujuk bab 8 ni di muka surat lebih kurang muka surat 189. Jadi itu perbahasannya tentang makhraj muhaqqaq dan muqaddar. Yang ini saya akan terangkan nanti Kemudian di sana dia ada tunjukkan tentang gambar rajah makhraj huruf mulut, gigi, semua tu. Itulah tempat-tempat huruf keluar. Jadi yang ini kita akan jelaskan melalui PowerPoint biar semua dapat ikuti bersamalah. Mungkin sebahagiannya ada kitab, setengah sebahagiannya mungkin sempat print nota mungkin sebahagian lagi tidak ada kitab, tidak ada nota. Jadi insya-Allah saya akan bantu melalui penerangan melalui PowerPoint saya nanti insya-Allah Jadi di bab yang ke-8 ni daripada muka surat 189 sampailah muka surat 210. Dia membahaskan tajuk makhraj iaitu sebutan huruf Jadi secara ringkasnya di nota saya tu saya ada sertakan juga kira-kira maklumat-maklumat yang penting tentang ilmu makhraj huruf ni. Bolehlah sebagai rujukan dan mana tambahan nanti boleh buat catatan di sana Baik, kita terus pada penerangan saya melalui PowerPoint ni Sekejap saya nak ambilkan saya punya PowerPoint. Baik
Untuk tajuk malam ini ya, kita di bab yang ke-8 ni makhraj huruf, iaitu siri yang ke-12. Sebelum tu kita tengok ya apa kata Syekh Ibrahim Al-Samnuni ya, yang berkaitan dengan ilmu makhraj huruf ni ya, tentang menuntut ilmu. Dia kata wa hukmuhu fardun kama ta'assala kifayatan ilman wa ainan amala. Dan hukumnya adalah fardu sebagaimana asalnya, iaitu fardu kifayah ketika belajar dan fardu ain ketika beramal. Dia bermaksud begini ya, untuk menuntut ilmu, dia memadai ya, satu atau dua orang satu kampung tu keluar mencari ilmu, yang lain tak belajar pun tak apa. Kerana menuntut ilmu ni fardu kifayah. Tetapi untuk beramal, dia menjadi fardu ain mesti dengan ilmu. Jadi, kita kaitkan dengan bacaan Al-Quran kita ni ya. Kalau kita tak belajar tajwid, agak mustahil kita boleh dapat membaca Al-Quran dengan baik. Jadi kot mana pun ilmu tajwid ni perlu kita belajar juga ya, supaya dapat kita baca Al-Quran tu dengan sempurna. Itu tujuannya. Jadi kalau boleh tu kita ramai-ramai lah ambil tahu, tak kisahlah di mana pun ada kita dengar ya perkongsian tentang ilmu tajwid ni, ikutlah ya kalau ada kelapangan. Sebab apa? Sebuah hadis Rasulullah SAW ya, dia kata rubba qa'ilil Quran wal Quranu yal'an. Betapa ramai yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Atau kama qala. Semua hadis ni ya, Imam Ghazali dia meriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa ucapan ini adalah kata-kata Anas bin Malik, kata dia. Itu tak apalah, sahabat juga ya. Jadi bermakna kalau kita baca Al-Quran tak betul, maknanya Al-Quran itu melaknat kita balik. Yang itu yang kita nak elakkan. Kesalahan membaca Al-Quran banyak berlaku disebabkan oleh kesalahan pada makhraj huruf dan sifat huruf. Itu yang penting ya. Kalau lagu kita bagus ya, mungkin cara harakat kita tu betul, dua dengungnya, tapi tak betul pada makhraj, dia akan mengubah makna. Itu masalah dia nanti. Jadi cuba kita tengok malam ni insya-Allah setiap huruf hijaiyah tu di mana sepatut dia keluar. Ya, kita tengok satu persatu nanti. Sebab apa ya? Dalam perintah membaca Al-Quran dengan tartil ni memang ada di dalam Al-Quran ya. Pada ayat surah Muzammil ayat yang keempat tu warattilil Quran tartila, kata dia. Jadi ciri-ciri tartil ni dia merangkumi kesemua ni tajuk ni ya. Mana kita mesti belajar tentang mudud, iaitu hukum panjang pendek dalam hukum mat ya. Dalam tajwid ada satu hukum mat yang kita dah biasa dengar. Kemudian bab gunnah. Gunnah ni bacaan yang ada sifat dengung. Kemudian tentang bacaan tebal dan nipis, iaitu tafkhim dan tarqiq. Kemudian makhraj dan sifat huruf. Ini antara yang paling penting dalam ilmu tajwid. Makhraj dan sifat ni paling penting. Seterusnya kita mesti tahu juga tentang ilmu resam dan dhab, iaitu yang berkaitan dengan tanda-tanda dalam bacaan Al-Quran kita ya, yang menyebabkan baris ya, macam-macam tanda kita akan jumpa nanti. Kita akan masuk tajuk ni nanti, selepas ni nanti ya. Kemudian yang keenamnya ilmu waqaf dan ibtidak. Hanya ini juga penting ya, supaya bacaan kita tu tepat sebagaimana kehendak ayat tu. Di mana sepatut kita mula, di mana sepatut kita berhenti. Tempat mana yang boleh kita mula, di mana yang sepatut kita nak berhentikan bacaan. Bukan boleh kita ikut dan aja berhenti ya. Dia ada tempat-tempat yang elok berhenti dan ada yang wakaf yang dinamakan wakaf qobih, wakaf haram. Yang tu kita akan belajar nanti. Dan yang ketujuh tu qiraat yang berkaitan dengan bentuk bacaan pada kalimah-kalimah tertentu. Mengikut riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi. Tak sama pada kalimah-kalimah tertentu, cara bacaan ni tak sama. Jadi dalam bacaan surat Hafs an Asim ni insya-Allah ya, kita akan sentuh juga tajuk ni. Jadi inilah ya beberapa tajuk yang perlu kita ambil tahu supaya boleh kita membaca Al-Quran dengan sempurna. Ya, untuk malam ni kita akan berkongsi tentang tajuk makhraj
dan sifat ya. Dan untuk malam ni makhraj. Ilmu makhraj dan sifat ni dia datang serentak ya. Di mana pun kalau kita berkongsi ilmu tentang makhraj dan sifat, dia tak boleh dipisahkan. Ya, selepas kita bentangkan tajuk makhraj, selepas tu mesti diikuti oleh sifat. Sebab apa ya? Dua ilmu ni dia berkait rapat. Jadi untuk malam ni kita ditajuk makhraj huruf dulu ya. Sifat huruf insya-Allah kita akan kongsi pagi besok. Ya, untuk malam ni kita tumpukan pada makhraj dulu. Baik, pengertian makhraj huruf iaitu tempat keluar suara huruf Al-Quran. Jadi yang kita baca tu, yang kita perhatikan dalam mushaf kita adalah huruf ya. Tetapi yang nak kita perbetulkan adalah suara huruf tu. Huruf tu sebagai panduan saja. Yang tu yang kita nak kena tahu bagaimana kaedah untuk mendapatkan suara huruf yang tepat. Ulama Qur'an menetapkan jumlah huruf hijaiyah Al-Quran sebanyak 29. Dan sebahagian ulama Qur'an mengatakan jumlah huruf hijaiyahnya sebanyak 28. Khilaf di sini ya. Jadi khilaf tu tidak ada masalah lah. Ada juga ulama mengatakan jumlah huruf hijaiyah ni, suara huruf ni ada 31 dan ada yang mengatakan 33. Tapi kalau kita buka kitab yang membahaskan bab suara huruf ni tentang jumlah huruf hijaiyah ni, benda yang sama juga tidak jauh beza ni. Cuma cara penjelasan dia tu saja yang kita kena faham. Baik, kita tengok dulu makna huruf. Dari segi bahasa, huruf bermaksud hujung. Dan dari segi istilah, yang ni yang penting ya. Bila kita belajar ilmu, apa sajalah ilmu yang nak kita menjadi rujukan kita ialah makna dari segi istilah. Jadi huruf ni dari segi istilah bermaksud suara huruf, yang ini bunyi, yang berpegang pada makhraj, sama ada makhraj muhaqqaq atau muqaddar. Jadi yang mana ada kitab tu nanti boleh rujuk apa itu makhraj muhaqqaq atau yang dinamakan makhraj muqaddar di muka surat 189. Di sini saya akan terangkan juga secara ringkas dia. Baik, satu lagi yang berkaitan dengan huruf ni, ia mempunyai beberapa ciri. Iaitu yang pertama ni isim. Setiap huruf mesti memiliki nama. Isim ni nama. Iaitu bagi membezakan antara dua huruf yang pada nama ataupun lafaz seperti alif dengan hamzah. Lafaz dia sama tapi bentuk dia, nama dia lain. Itu dia. Sirah ni bentuk untuk membezakan dua huruf yang sama tadi. Kemudian antara ciri yang perlu ada pada setiap huruf ialah makhraj dan yang keempatnya sifat. Yang penting di sini adalah makhraj dan sifat. Dan tidak kurang juga bentuk dan nama huruf. Kadang-kadang kita boleh berlaku kesilapan masa membaca beberapa huruf tu kita keliru nak sebut ya ke ta ke, nun ke ba. Contohnya. Baik. Ini dia jumlah huruf hijaiyah ada 29 yang terdapat dalam bacaan Al-Quran kita. Cuma yang menjadi khilaf tadi yang kata 28 tu pada huruf alif tu tadi. Yang mengatakan 28 huruf sahaja kata dia, huruf alif tidak dikira sebagai huruf konsonan. Tetapi dikira sebagai huruf vokal. Huruf konsonan ni adalah huruf yang membina kalimah. Membina kalimah. Huruf vokal ni huruf mat tu. Jadi ulama ni mengatakan huruf alif tu bukan huruf yang membina kalimah, dia bertindak sebagai huruf mat sahaja. Itu tak apalah, tidak ada masalah. Tapi ulama yang kata 29, alif ni dikira sebagai hamzah wasal yang kita baca bersama dengan lam ta'rif tu Baik, makhraj huruf adalah tempat keluar huruf. Terdapat dua makhraj huruf. Yang ini kita kena faham makhraj huruf ni dia ada dua keadaan dia. Satu makhraj muhaqqaq, satu makhraj muqaddar. Apa itu makhraj muhaqqaq? Tempat keluar suara huruf, iaitu huruf konsonan, itu huruf yang dapat dikenal pasti tempat keluarnya. Itu yang dikatakan makhraj muhaqqaq. Jadi kalau huruf
ta contohnya datang daripada hujung lidah dengan di pangkal gigi kacip atas. Di mana kita boleh kesan dia. Di situlah makhraj huruf ta. Contoh. Manakala makhraj huruf muqaddar ini tempat keluar suara huruf vokal. Dia untuk huruf vokal saja. Contohnya suara mat tadi. Yang tak dapat kita kesan di mana tempat sebenarnya keluarnya suara tu. Itu yang dinamakan makhraj muqaddar. Jadi kita akan tengok ya perbezaan keadaan makhraj muhaqqaq dan muqaddar ni nanti. Baik, secara umumnya kata Syekh Ibrahim Al-Samnudi, ya ummuhal haqqul lisanu al-jawfu was-safatani hakaza wal anfu. Umumnya makhraj am iaitu halqi iaitu halqum, lisan iaitu lidah, jauh, rongga mulut, safatain iaitu dua bibir, dan anfu iaitu khosium, rongga hidung. Ini maksud dia, makhraj huruf ni cara amnya ada 5. Iaitu yang terletak di halqum, satu kampung di situ. Kemudian lidah ada satu lagi makhraj untuk beberapa huruf di situ. Kemudian di rongga jauh, di safatain juga ada beberapa huruf, iaitu di bibir, dan di hidung. Ada keluarnya suara huruf di situ. Ada 5 makhraj am di sini. Jadi bermaksud, daripada 5 anggota am untuk makhraj huruf ni, yang terdiri daripada 2 bibir, lidah, rongkong ataupun halqi, khosium ataupun rongga hidung, dan jauh, rongga mulut. Daripada 5 makhraj am ni, maka keluarlah suara huruf yang berjumlah 30 semuanya. Jumlah suara huruf yang kita baca dalam Al-Quran tu ada 30. Jadi makhraj khas yang ditulis di situ bermaksud tempat setiap huruf tu duduk. Secara umumnya di bibir ada 4 huruf. Contoh di situ kita tengok. 4 huruf ni bukan dia duduk setempat ya. Yang ni yang kita akan pecahkan nanti tengok satu persatu. Sama juga huruf yang di lidah tu ada 18 huruf. 18 ni di mana duduk tempat yang khas untuk dia. Mana kalau kita tengok di dalam catatan sini, di lidah ada 10 tempat. Yang dia kata 10 cara sebutan itu adalah merujuk kepada makhraj khas dia. Begitu juga di kerongkong di halqum ada 3 cara sebutan bagi melahirkan 6 suara huruf. Khosium ada 1 cara sebutan untuk suara dengung, dan jauh 1 cara sebutan untuk melahirkan suara mat. Jadi keseluruhan ni kita nampak di sini ada 5 anggota am dan makhraj khas dia ada 17 bagi melahirkan 30 suara huruf. Dan di sini kita akan pecahkan satu persatu supaya kita nampak yang dimaksudkan makhraj am, makhraj khas dan suara huruf tu tadi. Baik, secara amnya kita tengok. Yang dikatakan makhraj am tadi, di bibir ada 4 huruf. Yang melahirkan huruf fa, mim, ba dan waw. Itu huruf di bibir. Bagaimana untuk menyebut setiap satu huruf ni, makhraj khas tu tadilah rujukan kita. Yang akan kita pecahkan nanti selepas ni. Seterusnya makhraj am yang kedua dia kata di lidah. Di lidah ada 18 pula huruf di situ. Jadi kalau kita perhatikan di lidah sahaja, kedudukan huruf tu ada yang duduk di pangkal lidah, ada yang duduk di tengah lidah, di hujung lidah, di tepi lidah. Jadi kedudukan inilah yang dinamakan makhraj khas di lidah tadi. Jadi seterusnya kita tengok pada makhraj am yang ketiga iaitu di kerongkong. Di sana ada 6 huruf. Jadi di sini dah kita dapat 28 huruf hijaiyah dah ya. Di bibir ada 4, di lidah ada 18, di kerongkong ada 6. Dan seterusnya kita tengok di hidung ada 1 suara huruf iaitu suara dengung.
dan di rongga jauh ada satu, iaitu bagi suara mad. Sama ada alif mad, waw mad, ya mad ataupun ha sukun tadi ya. Okey, cuba kita tengok di lidah ya. Di lidah ada 10 makhraj khas kata dia tadi. Yang pertama bagi tempat keluarnya suara huruf qaf. Jadi bila kita baca Al-Quran, pastikan suara qaf datang daripada pangkal lidah kita. Qa, di situ rumah dia. Sebagai makhraj huruf yang pertama, makhraj khas yang pertama di lidah. Yang keduanya bagi huruf kaf. Walaupun kedudukan dia hampir rapat sangat di situ, tetapi cara sebutan dia tak sama ya. Kalau qaf duduk di pangkal, kaf pula duduk di atas sedikit. Jadi jangan letak tempat yang sama. Nanti dalam bila kita belajar hukum tajwid bab idgham, ikhfa ataupun izhar, kedudukan inilah yang perlu kita rujuk bagi menentukan sama ada dia mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain ataupun mutabaidain. Ya, kedudukan huruf ni. Bagi qaf dan kaf dikira sebagai hampir rapat ataupun taqarrub, mutaqaribain. Okey, seterusnya kita tengok makhraj huruf yang ketiga di lidah melibatkan huruf pada huruf ya, jim dan shin, iaitu di tengah lidah. Jadi bila kita membaca Al-Quran, pastikan suara jim, shin dan ya dia datang daripada tengah lidah. Jadi di sini saya nak sentuh sedikit dia tentang bacaan huruf jim semasa hukum qalqalah. Biasanya lantunan jim tu bunyi dia seolah-olah disertakan dengan suara hamas suara berangin. Ach. Kalau ach, bunyi dia bukan datang daripada tengah lidah. Jadi kalau nak dapat suara jim yang sempurna, letakkan dia tu di tengah lidah, dia diangkat ke langit-langit. Aja. Aja. Je bunyi, bukan jes. Ada ach. Dia bunyi begitu. Itu satu kesalahan dalam menyebut suara huruf. Kemudian bagi makhraj di lidah yang keempat, makhraj khas yang keempat, di situlah letaknya huruf dot. Sepanjang sisi tepi lidah. Di situ rumah dot. Makhraj khas yang kelima untuk huruf lam di hujung. Yang keenam untuk huruf nun. Dan yang ketujuh untuk huruf ra. Ini semua berhampiran di hujung lidah. Yang ke-8 untuk tiga huruf ta, dal dan to. Tiga huruf ni duduk sebaris di makhraj khas yang ke-8 tu. Dan makhraj khas yang ke-9 untuk sad, zai dan sin. Makhraj huruf yang ke-10 untuk tiga huruf lagi. Ta, dal dan zo tu Ta, zal dan zo. Kalau kita perhatikan kedudukan huruf ni hampir-hampir sebaris gitu di satu rumah, tetapi suara dia berbeza. Apa yang membezakan suara dia? Yang membezakan suara adalah sifat setiap huruf tu. Sifat ni yang kita akan kongsi besok, pagi besok. Sekarang ni kita kenal dulu di mana kedudukan huruf-huruf ni. Supaya bila kita baca Al-Quran, pastikan huruf tu datang daripada rumah dia yang betul. Baik, ini dia pecahan makhraj am dan makhraj khas ni tadi. Kata Imam Al-Jazari, dia kata makhraj ni tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17 kata dia. Iaitu makhraj khas. Untuk 29 huruf hijaiyah. Berdasarkan pendapat yang terpilih daripada para ulama Al-Quran Jadi ikut Imam Al-Jazari, makhraj khas ni ada 17. 17 ni merujuk kepada cara sebutan huruf tu. Yang pecahan daripada makhraj am yang 5 tadi menghasilkan 17 makhraj khas untuk mendapatkan 30 suara huruf. Jadi kita perhatikan satu persatu di sini, di dua bibir dia menghasilkan 4 huruf. Iaitu dengan dua cara sebutan. Baik, kita tengoknya macam mana cara sebutan yang dimaksudkan. Iaitu makhraj yang pertama untuk huruf fa.
Huruf fa, cara menyebut huruf fa, bibir bawah dan hujung gigi kacip atas. Iaitu diletakkan gigi kacip atas di perut bibir bawah kita. Fa. Di situlah makhraj khas yang pertama untuk suara huruf ni tadi. Kemudian untuk makhraj huruf yang kedua, makhraj khas yang kedua untuk 3 huruf ni, mim, ba dan waw yang melibatkan 2 bibir. Bagi mim, cara menyebut huruf mim, 2 bibir dirapatkan dengan ringan. 2 bibir kita yang di bawah ni dirapatkan dengan ringan. Manakala bagi huruf ba, dirapatkan 2 bibir dengan kuat. Dan huruf waw juga melibatkan 2 bibir, iaitu 2 bibir dibulatkan. Itu cara menyebut setiap huruf ni Fa gigi kacip atas dengan perut bibir bawah, mim dirapatkan 2 bibir dengan ringan, ba dirapatkan 2 bibir dengan kuat, waw dibulatkan 2 bibir. Itulah cara menyebut huruf-huruf ni. Huruf ni yang duduk di 2 bibir tadi. Okey, kita tengok pula di lidah yang menghasilkan 18 huruf tadi, suara huruf tadi, iaitu hasil daripada makhraj khas dia yang berjumlah 10. 10 cara sebutan di lidah bagi 18 huruf ni. Baik, yang kita tengok bagi huruf fa, zal dan za. Ini semua duduk setempat iaitu hujung lidah dikeluarkan sedikit, ditekan di hujung gigi kacip atas. Cara nak menyebutkan ketiga-tiga huruf ni sama aja. Keluarkan sedikit hujung lidah, diletakkan di hujung gigi kacip atas. Sa, zal dan za. Kalau kita tak keluarkan lidah, tak tepat suara tu Sa, zal, za. Kemungkinan sa tu mungkin huruf sin. Dalam bacaan kita boleh kesan suara yang keluar tu bukan sa yang asli dia mirip-mirip huruf sin. Yang tu yang salah tu. Jadi kalau kita tengok nanti saya akan contohkan besok contoh kita bertukar huruf, dia menjadi lain makna dia. Jadi rosaklah maksud ayat tu Baik, ini bagi makhraj khas yang ketiga untuk 3 huruf ni tadi. Bagi makhraj khas yang keempat, 3 huruf lagi letak di situ. Iaitu bagi huruf ta, dal dan to. Juga diduduk setempat pada makhraj yang keempat ni tadi. Bagaimana untuk menyebut huruf ni tadi? Hujung lidah di belakang pangkal gigi kacip atas. Ta, dal dan to ni tadi. Jadi untuk membaca Al-Quran, berjumpa dengan huruf ta ke atau dal ataupun to, pastikan lidah kita tu, ujung lidah di pangkal belakang gigi kacip atas di pangkal dia tu. Itulah tempat ta, dal dan to. Baik, seterusnya kita tengok lagi bagi makhraj khas yang kelima ni tadi untuk 3 huruf lagi. Sod, zai dan sin. Di mana makhraj dia, bagaimana untuk menyebutnya? Hujung lidah di belakang gigi kacip bawah. Jadi letakkan hujung lidah di belakang gigi kacip bawah dan suara ni datang daripada tengah lidah. Sod, zai dan sin. Di situlah suara dia. Itu merupakan makhraj khas yang kelima. Jadi makhraj yang keenam daripada 10 makhraj di lidah tadi ialah bagi huruf nun. Nun, cara menyebutnya hendaklah hujung lidah ditekan di gusi hadapan. Letakkan di situ. Inna. Jadi hujung lidah tu memang duduk di hujung gusi hadapan kita. Kemudian makhraj khas yang ketujuh di lidah ni tadi bagi huruf ra. Iaitu belakang hujung lidah ditekan gusi hadapan. Belakang hujung lidah. Itulah tempat rumah kedudukan rumah ra. Manakala yang ke-8 ni, makhraj khas yang ke-8 ni untuk huruf lam. Cara menyebut huruf lam, sisi tepi hujung lidah
ditekan gusi hadapan. Jadi kalau kita perhatikan, tiga-tiga huruf ni semua di gusi ya, gusi hadapan dan hujung lidah. Ada hujung tepi lidah, ada hujung lidah. Jadi tiga huruf ni dikenali juga dengan huruf tajwid ni sebagai mutaqaribain ataupun taqarrub ya. Kedudukan yang berhampiran pada makhraj. Ini penting ya bila kita belajar ilmu tajwid, sebab inilah yang membina hukum makhraj dan sifat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana ya peranan makhraj dan sifat ni menjadikan sesuatu hukum, sama ada dibaca dengan idgham, sama ada dibaca dengan ikhfa ataupun dibaca dengan izhar. Okey, seterusnya kita tengok makhraj yang ke-9 daripada 10 tempat di lidah ni tadi adalah bagi huruf dhad. Huruf dhad kedudukan di dia sepanjang sisi tepi lidah kiri dan kanan. Ya, menghimpit geraham atas. Jadi kalau menyebut huruf dhad, pastikan lidah kita dikembangkan bagi membolehkan sisi tepi lidah kita kiri dan kanan ni menghimpit geraham atas. To ya. Itu baru makhraj dia ya. Besok kita akan masukkan sifat dia pula bagi mendapatkan suara yang sempurna. Hari ini kita ambil dulu makhraj dia dulu ya, setiap huruf ni tadi. Seterusnya kita tengok pada makhraj yang terakhir di lidah, iaitu makhraj yang ke-10 di lidah untuk huruf shin, jim dan ya. Di mana tempat dia? Tengah lidah ditekan ke langit-langit. Ini tadi 3 huruf ni tadi ya. Contoh yang saya contohkan pada jim tadi ya, kalau dia dibaca dalam keadaan sukun, dia menghasilkan sifat qalqalah. Ajma'in, aja, bukan ajma'in, ada bunyi aj. Yang yang salah tu salah tempat ya. Jadi mudah-mudahan lah bila kita kenal di mana rumah setiap huruf ni tadi, pastinya kita dapat melahirkan suara huruf yang tepat. Itu semua 10 makhraj yang duduk di lidah bagi melahirkan suara huruf 18, 19 dan 20 ni tadi. Ya, kita ingat kita ada 30 suara huruf kan? Dah 20 suara huruf. Ya, kita dah ni selesaikan sini, termasuk yang di lidah dan di bibir ya. Kita tengok seterusnya huruf yang duduk di makhraj khas yang ke-11, iaitu huruf kaf. Pangkal lidah diangkat ke langit-langit belakang. Belakang, jangan langit yang di ujung belakang sekali lah. Di situ rumah kaf. Ya. Dia ni berhampiran dengan huruf qaf ya. Kalau kita tengok pada huruf qaf pula, pangkal lidah ditekan ke anak tekak. Mana bila kata belakang lidah tu, dia dekat dengan anak tekak jugalah. Di situlah duduknya kaf dan ke bawah sikit untuk huruf qaf. Jadi di sini kalau kita muskil untuk melantunkan qaf dalam keadaan dia sukun untuk sifat qalqalah, cari rumah dia yang tepat di sini. Ya, yang dekat dengan anak tekak. Haqqa. Di situlah bunyi dia, bunyi lantunan dia. Kalau kita salah tempat dia jadi haqqa. Dia duduk di rumah kaf. Itu yang bunyi dia agak pelik sikit bunyi tu. Okey, kita tengok seterusnya pada makhraj am di kerongkong, iaitu halqi. Jadi di sini ya, sebelum tu kita tengok kita dah habis 22 suara huruf ya, yang datang daripada 2 bibir tadi, ya, 2 cara sebutan untuk 4 suara huruf. Di lidah tadi ada 10 cara sebutan untuk 18 huruf. Maka dah 22 huruf ya, suara huruf. Kita kenal dah tempat dia di mana dan cara nak sebut. Sekarang ni kita tengok suara huruf yang seterusnya yang datang daripada halqi. Ya, ataupun halqum ataupun kerongkong. Di sana ada 6 huruf hijaiyah ya. Iaitu cara nak menyebut dia ada 3 cara sebutan. Baik, kita tengok satu-satu ya, apa-apa huruf dia. Iaitu bagi huruf ghain dan kha ya. Ghain ya. Kadang-kadang kita sebut ghain pun boleh ya. Tapi yang tepatnya ghain dan kha. Bagi menyebut ya huruf ghain dan kha,
hendaklah ditekan suara ke permukaan kerongkong, iaitu hampir anak tekak. Padahal di bawah qaf tadi anak tekak, di bawah anak tekak tu itulah rumah ghain dan kha. Maka ditekanlah suara di situ ya. Gha, kha. Kadang-kadang ni masalah ya, dua huruf ni bermasalah sikit kerana kadang kita sebut kalau tak tepat tempat dia, pada kha contohnya, dia akan jadi huruf ha yang ditebalkan. Ha bunyi dia. Itu salah lah dari segi sebutan ya. Letakkan tempat yang betul. Dapatlah suara ra dan kha. Kalau kita perhatikan, suara dia, cara sebutan dia hampir sama kan. Tetapi yang membezakan suara antara ghain dan kha ni adalah sifat dia. Itu yang saya kata tadi, makhraj dan sifat kena belajar serentak ya, tak boleh dipisahkan. Jadi bila kita dah tahu tentang makhraj dia malam ni, kalau boleh pagi besok kita tengok pula sifat-sifat bagi huruf ni bagi membezakan bunyi suara tu nanti. Baik, seterusnya kita tengok bagi dua huruf ni pula, iaitu ain dan ha. Untuk mendapat suara ain dan ha, ditekan suara ke pertengahan kerongkong. Jadi daripada rumah ghain dan kha tadi kita turun ke bawah, di pertengahan kerongkong tu, di situlah rumah ain dan ha. Bagi suara huruf yang ke-25 dan 26. Seterusnya makhraj khas yang ke-15 untuk suara huruf yang ke-27 dan 28, iaitu huruf ha dan hamzah. Bagaimana untuk mendapatkan kedua huruf ni? Hendaklah ditekan suara di hujung kerongkong. Mana di bawah sekali tu dikira hujung kerongkong, maka di situlah rumah ha dan hamzah. Bagi suara huruf yang ke-27 bagi ha, suara huruf yang ke-28 untuk suara hamzah. Baik, di sini kita dah selesai 28 suara huruf ya. Daripada dua bibir tadi, daripada lidah dan daripada halqum. Seterusnya kita tengok makhraj am di khalsium ya, untuk suara dengung. Cara sebutannya satu cara saja. Ya, bagaimana cara dia? Iaitu bagi suara gunnah yang terdapat pada huruf nun dan mim, ditekan suara ke pangkal hidung. Di situlah suara gunnahnya yang melibatkan terutama bagi nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Ya. Bagi mim yang bagi hukum ikhfa ataupun iqlab ataupun ikhfa majazi, ya, dengung dia di hidung juga tapi ke bawah sikit daripada pangkal. Apapun makhraj dengung kekal di hidung. Cumanya untuk mendapatkan suara dengung nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu, tekankan suara dengung tu ke pangkal hidung. Dapatlah harokat bagi dengung tu ya, jumlahnya 2 harokat. Kalau tak sampai ke pangkal hidung, itu yang bunyi dia sekejap sangat tu. Innalladzi, dia tak sampai di pangkal hidung. Jadi letakkan betul-betul di pangkal. Innalladzi thummal, begitu. Baik, kita tengok nanti contoh dia pada ayat-ayat yang akan kita bentangkan pada pagi besok yang berkaitan dengan sifat-sifat huruf tu nanti. Okey, untuk makhraj am yang terakhir iaitu jauh, ya, untuk suara mad, bagaimana cara sebutan dia? Ada berapa? Dia ada satu cara sebutan saja, ya, sama dengan suara dengung tu tadi. Jadi menghasilkan semua 30 suara huruf lah. Jadi untuk mendapatkan suara mad, kita tengok cara dia, iaitu bagi suara mad alif, waw ataupun ya dan ha yang disukunkan. Bagaimana tempat dia? Dilepaskan suara ke dalam rongga kerongkong dan mulut. Di situ ya, terutama bagi ha, dia datang daripada rongga kerongkong bawa ke mulut. Manakala bagi huruf mad, alif, waw dan ya, dia datang daripada rongga jauh. Di situlah tempat yang tepat untuk suara huruf mad. Jadi keseluruhan ni kalau kita perhatikan di sini ya, daripada 5 anggota am tadi,
ya, di sana ada 17 makhraj khas bagi menghasilkan 30 suara huruf. Jadi makhraj ni cukup penting, ya, supaya cara sebutan huruf itu tidak subahah. Cumanya bagi membezakan huruf-huruf yang duduk serumah, ya, contohnya di hujung lidah, di pangkal gigi kacip atas, ya, di hujung lidah, di hujung gigi kacip atas contohnya. Di sana setiap tempat tu ada 3 huruf. Jadi kalau dipikirkan macam mana pula satu rumah, ya, suara berbeza. Jadi yang membezakan suara-suara huruf tu tadi adalah sifat dia. Jadi sifat ni memang penting lah. Jadi ya, dia punya senarai sepenuhnya ada saya bekalkan di dalam nota, dan kalau kita tengok di dalam kisah pun ada juga sebagai rujukan, ya. Boleh tengok di muka surat 201, ya. Di sana ada jadi sebagai rujukan, dan 205. Dan di sana ada, ya. Tuan punya kitab ni dia ada sertakan di sana sebagai rujukan yang mana di kitab tu, ya. Baik, ini cuba kita tengok, ya, bagaimana kita nak menyebut, ya, sesuatu huruf bertepatan dengan bacaan kita. Yang ini yang selalu, ya, kalau kita mula-mula baca Quran yang kalau disemak lah, bacaan kadang tak menepati makhraj dia. Bagaimana bunyi dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca. Dia bunyi begitu, ya. Sebab apa? Hamzah yang berbaris fathah tu datang dia daripada hujung kerongkong tadi. Setengah kitab dia kata pangkal kerongkong, jadi ikut faham masing-masing lah. Kalau nak kata di bawah ni pangkal, di pangkal lah. Kalau nak kata di bawah ni hujung kerongkong, ujung lah. Sebab apa yang kata di bawah ni hujung kerongkong, dia bermula daripada anak tekak turun ke bawah. Yang mengatakan di bawah ni pangkal, dia bermula daripada sini terus keluar ke rongga mulut, ke bibir. Yang tu yang perbahasan dia lah. Tapi apa pun kita pasti Hamzah datang daripada bawah sekali sini. Okey. Bila kita nak baca isti'azah, nak baca Quran, sebelum baca Quran tu kita baca isti'azah dulu kan. Pastikan sebutan yang pertama sekali kadang saya dengar, pada suara Hamzah tu. Dia tak datang daripada hujung kerongkong. Dia datang daripada rongga jauh. Rongga jauh ni kalau kita tengok tadi adalah untuk suara alif mad, ataupun waw mad ataupun ya mad. Begitu juga pada ha yang sukun. Jadi elakkan bawa suara hamzah yang berbaris ni ke rongga jauh. Tekankan dia di hujung kerongkong. Yang tu sebutan dia. Manakala bagi huruf ain tu pula datangkan di tengah kerongkong ni tadi. Di situ, a'udzubillah, zal. Cepat-cepat keluarkan lidah, letakkan di hujung gigi kacip atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, bahasa ba tadi dirapatkan dua bibir kan. Billahi, ha tu pula datang daripada hujung kerongkong. Mim datang daripada dua bibir. Nun datang daripada hujung lidah, hujung langit, hujung gusi. Begitulah seterusnya pada huruf-huruf seterusnya. Pastikan pergerakan anggota pada makhraj huruf ni orang kata aktif lah. Cepat-cepat kita berubah tempat bagi huruf-huruf tertentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini adalah merupakan doa, kita tahu ta'awuz ni ataupun isti'azah ni adalah doa untuk minta perlindungan. Tapi kalau sebutan kita tak tepat, tak jadi apalah dengan bacaan kita tu. Itulah rugilah bacaan saja tak mendatangkan kesan. Jadi betulkan pada makhraj. Dan seterusnya kesalahan pada makhraj tadi pada bacaan yang berikutnya. Okey, selepas bila kita baca Quran, selepas isti'azah, kita akan baca basmalah kan. Kita tengok. Kadang-kadang dalam bacaan basmalah di sini pun kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Tak tepat antara dia pada sin tu tak betul tepat dia, ba tu tidak dirapatkan dengan kuat bibir Kemudian kita tengok pada ha buhah tu dia tak duduk di tengah kerongkong, dia datang daripada rongga jauh, ha bunyi di rongga jauh. Itu antara kesalahan-kesalahan yang
tak disengaja mungkin ya, kita tak, orang kata tak beri perhatian sangat, maka menghasilkan suara yang agak subhah dipanggil ya. Jadi letakkan tempat yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau boleh, masa kita baca basmalah ni, jangan cepat sangat lah, jangan gopoh ambil satu persatu. Ba dengan sin tu selesaikan dulu hak dia, min masuk ke lafaz jalalah tu, betulkan cara bacaan pada huruf sabdu lam tu. Begitu juga ha ya, ha datang daripada hujung kerongkong ni masuk pada hukum idgham samsi. Pegang dulu pada ra yang bersabdu, letakkan rumah ra yang betul ya di hujung belakang lidah, di hujung gusi. Dia sampai pada ha ya, ha yang sukun, ha buha yang sukun tu letakkan di tengah kerongkong pula huruf ha tu. Ya, begitu juga mim ya, di dua bibir yang dirapatkan dengan ringan. Nun balik di hujung lidah, hujung gusi. Bagi hukum idgham samsi tu pada ra, cepat-cepat di hujung belakang lidah, di hujung gusi. Ya. Begitu juga dengan seterusnya pada ha buha tu tadi. Ya. Pergerakan itu kena cepatlah dengan pantas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu ambil. Kalau ambil secara tergesa-gesa atau kalut, orang kata kan, kata Cikgu Min kata kalut. Ya. Memang dia lari rumah dia ya, tak tepat bunyi dia. Jadi tak jadi apalah bacaan basmalah kita tu. Satu lagi kesalahan dia, kita tengok yang ini ya. Yang ni selalunya kita baca dia dalam tasyahud kita kan. Kalau tak betul cara letak dia, dia jadi macam mana tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu bunyi dia. Jadi itu satu juga kena jagalah. Jadi ashha ya. Ha tu kita hilangkan sana. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia betulkan tempat dia ya. Wa ashhadu datang daripada hujung kerongkong pada ha bulat tu. Kadang-kadang kita tertinggal ya. Wa asyhadu bunyi dia. Wa asyhadu. Ha tu hilang. Jadi tak maulah begitu bacaan kita. Pastikan setiap huruf itu datang daripada rongga dia, makhraj dia yang tepat. Barulah dapat bacaan yang sempurna ya. Jadi kalau kita tengok balik di atas ni tadi ya, pada basmalah ni, pada ha tu ya, Ar-Rahman Ar-Rahim tu, pada ha pedas tu, letakkan dia macam mana dapat dia kata disempitkan tengah kerongkong ni tadi kan, ditekan suara tu di tengah kerongkongnya, disempitkan. Maka buatkan begitulah masa nak dapat ha pedas ni tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalut. Selesaikan dulu hak dia dapatlah suara yang sempurna. Begitu juga dengan syahadah kita ni ya, letakkan betul. Asyhadu, hamzah tu datang daripada hujung kerongkong tadi. Jangan datang rongga mulut. Asyhadu alla, asyhadu as bunyi dia datang daripada rongga mulut. Itu tak tepat tempat dia. Jadi hukum-hukum tajwid yang lain ni kita dah belajar dalam bab nun sakinah ya, dalam mim sakinah. Jadi kita dah tahu macam mana nak baca, tak ada masalah saya rasa yang tu ya. Ada yang tanya nak baca asyhadu an la ke? Ya. Jadi kita dah baca, dah belajar asyhadu alla ya, terus masuk idgham bila guna. Itu sedikit ya perkongsian kita untuk makhraj huruf malam ni. Jadi bagi melengkapkan suara huruf ya, dah kita tahu di mana makhraj dia, bagi menyempurnakan sebutan setiap suara huruf, kita mesti kenal dengan sifat-sifat huruf tu pula ya. Daripada 29 ataupun 28 huruf hijaiyah tu tadi, setiap huruf itu ada sifat-sifat mereka. Jadi kalau boleh besok kita akan kongsi pula tentang peranan sifat huruf bagi menentukan suara huruf tu dizahirkan dengan sempurna. InsyaAllah. Sebab apa? Inilah antara kelebihan bila kita baca Al-Quran dengan betul. Apa fadilatnya membaca Al-Quran ni? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Atau kama qala. Bacalah olehmu akan Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita nak dapat syafaat Al-Quran,
pastikanlah bacaan kita tu menepati makhraj, sifat dan hukum-hukum tajwid yang lain itulah. Mudah-mudahan ya, ia akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat, insya-Allah. Itulah bekalan kita. Kod ya, yang lain tu kita tak tahu lagi kan. Tapi dengan Al-Quran ni biasanya kita ikhlas sungguh. Kalau kita perhatikan ya, yang mana yang macam-macam Al-Quran yang menyemak tu memang ikhlas betul mereka dengan Al-Quran. Itulah satu-satunya ibadah sunat kita yang kita harapkan ya. Yang lain tu wallahualam tak tahu lagi lah kan. Jadi insya-Allah ya, kita akan terus dengan berkongsi hukum ilmu-ilmu Al-Quran ni pada bab-bab yang berkaitan dengan resam dan dhab seperti yang 6 tajuk tadi tu ya, pada tebal dan nipis insya-Allah minggu depan, dan seterusnya pada resam dan dhab dan bacaan qiraat ya. Jadi bacaan qiraat nanti saya akan maklumkan perlu ada Quran lah ya. Kita akan bawa Al-Quran masing-masing tu nanti ya, untuk ikuti kelas ni besok untuk ditanda ya di muka surat yang mana yang terdapatnya kalimah-kalimah tertentu dan cara bacaan dia mengikut qiraat Hafs dan Asim ya, insya-Allah. Jadi secara kesimpulan dia, Al-Quran ni kata ulama qura bukanlah sesuatu yang boleh direka-reka ataupun sebagai fatwa, tak ya. Dia ni adalah sesuatu yang tauqifi. Tauqifi mana terhenti. Bagaimana yang Jibril alaihi salam bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah terima dan dia sampaikan pada sahabat-sahabat, begitu juga. Dia tidak ada perubahan. Tidak bolehlah diubah begini ke, nak jadikan begini sikit bunyi ke, nak kurangkan sikit, tak ya. Kalau panjang dia 2 harakat, 2 harakat lah. Kalau panjangnya 4, 4. 6, 6 lah, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Syekh Ahmad Al-Haddad ni ya, maka kena berguru lah. Dia kata kalau yang mengambil ilmu ni daripada Suhaimi tanpa merujuk guru, masih dikira tidak juga lah seorang guru. Masa kita bertalaki esok, jangan seganlah ya. Kita boleh ulang balik, kita boleh tanya, lontarkan persoalan itu untuk penjelasan yang lebih lanjut. Ataupun boleh WhatsApp saya untuk keterangan yang kalau ada kemuskilan. Baik ya, kita tangguh dulu pertemuan kita malam ni dengan doa. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala memberkati ilmu yang kita dapat malam ni, insya-Allah, untuk kita beramal ya, pada membaca Al-Quran dengan baik, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.